Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam. Insya-Allah kita sambung lagi kuliah dalam talian, kuliah online kita. Siri yang kedua, hari yang kedua, yang mana malam ni kita lewat sikit kerana kita menyahut seruan pada lepas maghrib dan isyak tadi untuk kita sama-sama solat hajat dan mengadakan bacaan, majlis bacaan Yasin untuk kesejahteraan negara, seluruh umat dan rakyat supaya selamat dan terhindar daripada wabak yang sedang menular sekarang ini, iaitu coronavirus atau disebut sebagai COVID-19. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan bacaan di seluruh negara, seluruh peringkat, pimpinan dia, rakyatnya, Allah Ta'ala memperkenankan doa, diberikan kesejahteraan kepada kita semua insya-Allah. Baik, walaupun kita berada di rumah dan kediaman masing-masing, kita masih lagi berhimpun di dalam alam maya. Untuk kuliah dalam talian ataupun online ini, kita memilih buku himpunan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semalam kita dah bincang dua wasiat. Wasiat pertama tentang ilmu, wasiat kedua tentang pilih makanan yang halal lagi membawa kebaikan, thayyibah. Jadi harapnya semua clear di mana saja berada. Untuk malam ni kita sambung dalam tempoh lebih kurang 20 minit hingga setengah jam pada wasiat yang seterusnya, yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga berkenaan dengan perbanyakan menyebut akhirat, dan yang keempat berkenaan dengan sifat sabar. Jadi insya-Allah. Jadi untuk makluman juga, selain daripada kuliah dalam talian, kuliah online waktu malam, kita ada secara live, kita ada buat rakaman tazkirah khas berkaitan isu-isu COVID. Kita dah siarkan pada tengah hari tadi, yang mana tajuk berkaitan stay at home, kempen duduk di rumah sempena perintah kawalan pergerakan, adakah berdosa kalau tak ikut arahan. Kalau yang semalam kita bincang berkenaan dengan larangan tidak dapat solat berjemaah di masjid, jangan bersedih. Jadi boleh dapat tengok di YouTube Zuhaili Saiman, ataupun pergi ke Facebook Abezu Saiman, ataupun halaman Abezu Saiman, ataupun juga halaman El Faruq Consultant. Baik, kita pergi kepada wasiat yang ketiga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana yang dinukilkan iaitulah perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut hal akhirat daripada menyebut hal dunia. Ini kata-kata ataupun wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana apa disebutkan perbanyakkan menyebut Allah dan juga menyebut akhirat banding dengan makhluk dan dunia? Ayah haji kat Gano rupanya selamat bercuti dan berada di kampung. Kerana kehidupan di dunia ini adalah jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Orang yang hanya bercakap berkenaan dengan hal dunia adalah orang yang matlamat dia sangat pendek. Adapun matlamat kita bukan sekadar kejayaan di dunia, tapi sehingga kejayaan ke hari akhirat. Dan kalau kita perbanyakkan mengingati Allah dan juga hari akhirat, maka dunia kita juga akan turut selamat dan beroleh kecemerlangan. Seperti mana kalau kita pergi ke kedai. Sekarang kalau pergi kedai tak boleh dok lepak, nak ngetih lah, beli bungkus balik. Dan kalau kita pergi ke kedai, kita minta minuman. Kalau kita minta air minuman, contohnya Nescafe Ice satu,
maka pelayan kedai, orang kedai akan datang bawa sekali gelas. Tapi kalau kita hanya minta gelas sahaja, boleh ke ni? Okey, baik. Siaran tergendala. Tadi. Tak tahu wallahu alam kenapa. Yang pastinya bukan coronavirus. Tapi masalah technical Facebook barangkali. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan perbanyakan menyebut akhirat daripada menyebut hal-hal dunia. Sebab bila kita sebut bab akhirat, bukan kita menafikan bab dunia, tapi dunia terpimpin dengan kecemerlangan dan kebahagiaan keputusan kita di akhirat. Macam kita pergi ke kedai, makan minum, tapi sekarang tak boleh dah nak duduk, tak boleh nak ngeteh lepak situ, kena beli bungkus dan bawa balik, kan? Kita beli, kita minta, kita order air, minuman, Nescafe satu, kita akan dapat minuman yang diisi dalam gelas. Tapi kalau kita minta hanya cawang gelas saja, kita dapat gelas saja. Begitulah kalau kita minta akhirat, kita akan dapat sekali dunia. Allah Ta'ala permudahkan. Kalau kita minta dunia semata-mata, maka Allah Ta'ala akan beri dunia sahaja, akhirat kita tak dapat. Tepatlah dengan sabdaan Nabi SAW daripada hadis Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW berkata, yang mana berkenaan dengan niat, dan bawah tu disebut faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibu aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Siapa yang berhijrah meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah selai sepinggang menyahut surah Rasul semata-mata kerana Allah dan Rasul, maka dia akan mendapat redha Allah dan balasan daripada Allah dan Rasul, yakni kebaikan di dunia dan di akhirat. Namun siapa yang berhijrah kerana habuan dunia ataupun dalam kes yang berlaku semata-mata menunaikan permintaan wanita yang ingin dikahwininya tersebut, maka dia hanya akan mendapat apa yang diniatkan tadi. Jadi bila Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kata perbanyakkan sebut Allah daripada sebut makhluk, perbanyakkan sebut akhirat daripada sebut dunia ni, bukan bermaksud kita meninggalkan hablum minan nas, bukan bermaksud kita mengabaikan dunia, tapi adalah bagaimana dunia itu dipimpin oleh akhirat. Syazwan Hamzah clear kat mana tu? Shah Alam ke dekat surau di Bank Islam tu? Okey. Okey, baik. Jadi kerana bila kita meletakkan akhirat di hadapan, maka dunia kita jaga daripada dosa dan pahala. Sebab itu Nabi SAW nak suruh kita jaga lidah kita, nak suruh kita jaga mulut kita daripada kata benda yang tak elok. Nabi tengok hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkata benar atau diam, yakni daripada berkata perkara yang lara, yang tak elok. Nak suruh orang kata yang elok dan dia daripada tak elok pun, di depannya dikaitkan dengan sifat beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebab itu kalau kita tak ada panduan akhirat, maka kita akan lihat bagaimana tindakan kita, percakapan kita, pemikiran kita yang memikirkan hal dunia semata-mata, dia akan boleh menjadi satu perkara yang lalai. Satu perkara yang wawasan kita hanyalah terhad sehingga di dunia semata-mata. Sebab itu kita dalam perjuangan sekalipun ditekankan, dididik dan diajar oleh pimpinan kita yang ikhlas dan juga para alim ulama kita, iaitulah yang paling utama adalah redha Allah. Bukan bermaksud kita tak nak menang. Bukan bermaksud kita meremehkan kuasa tadi, tapi apalah maksud kalau kita menang tapi dalam keadaan berdosa kepada Allah? Apalah maksud dalam keadaan kuasa kita peroleh tapi mendatangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu akhirat itu yang memandu dunia kita. Dengan matlamat kita mencari redha Allah, itulah yang kita meletakkan bagaimana cara hidup kita bersama dengan sekalian manusia tadi itu. Maka memperbanyakkan menyebut nama Allah akan mengingatkan kita tentang akhirat dan menjadikan seluruh kehidupan kita ini ada batasan dosa dan pahala. Yang dosa kita tinggalkan, kita jauh. Yang pahala kita buat. Perbanyakkan sebut akhirat. Kerana apa? Kerana di dunia ni kita akan memperbanyakkan amalan-amalan
yang boleh menjadi bekalan untuk di akhirat kelak. Dah, ada terbaik ustaz? Taklah terbaik sekadar ya ke tak? Kita tak dapat kuliah di masjid, kuliah secara online. Betul tak? Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Tak dapat semua, dapat sikit kan. Baik Jadi nak katanya apa? Pesanat Al-Imam Asy-Syafi'i tadi itu memperingatkan kita berkenaan dengan fokus utama kita. Kita dengan para sahabat ni beza. Kita sekarang ni selalu kita sebut dalam kita sibuk mencari ataupun menguruskan hal-hal dunia, kita sebut jangan lupa akhirat. Kita sibuk mengurus dunia, jangan kita lupa akhirat. Itu kita. Tapi ayat Al-Quran turun, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada kamu dan juga untuk hari akhirat kamu. Tetapi, dan jangan lupakan bahagian kamu kat dunia. Maksudnya fokus akhirat tapi jangan lupa dunia. Ini tahap kalangan generasi awal, para sahabat yang Allah Ta'ala redai ke atas mereka. Adapun kita fokus dunia tapi jangan lupa akhirat. Sebab itu salafus soleh yang terdahulu meletakkan akhirat tu yang paling utama sekali untuk memandu kehidupan kita di dunia ni. Maka penulisan dia akan dipandu untuk penulisan yang mendapat pahala di sisi Allah dan redha dia. Okey okey. Ya, okey, kamera dekat sangat. Okey Dia tergenala lagi. Jadi akhirat memandu dunia. Itu wasiat yang ketiga. Insya-Allah. Jadi sebabkan itulah Nabi SAW pun sebut, tengok Nabi ajar kepada kita, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Mana-mana urusan yang ada nilai dia tak dimulai dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, maka keberkatan terputus. Dalam apa jua tindakan kita, pastikan akhirat yang memandu kita. Sebab apa? Sebab ingat lagi, dalam dunia maya ni, ada yang mengadu pada saya, kata ustaz, macam mana lemah semangat bila kita buat baik. Orang kutuk kita, orang condemn kita, kadang-kadang bukan orang kutuk, orang condemn apa pun, tapi sebab saya berterupus pihak lawan musuh. Saya berterupus musuh ni, benda kita buat baik ke, kita buat apa pun, tetap dia tak suka, tetap dia akan provoke. Lemah semangat dia kata. Saya kata mudah ya. Yang pertama, bila kita buat satu posting, kita buat posting jangan baca komen. Kan? Terutama yang kalau kita dah tahu kita punya Facebook ataupun halaman kita ni memang dah RBA, Red Band Army atau Cyber Troopers, macam-macam ini masuk. Jangan baca komen. Kita posting, kita buat kerja kita. Itu kerja dia. Memang kerja dia adalah nak provoke dan nak condemn kita. Yang keduanya, kita kena ingatlah, sebagaimana tadi tu, bila kita hidup untuk akhirat, setiap tulisan kita dan dia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia fitnah kita, kalau betul dia fitnah kita dan kita tak buat benda tadi tu, akhirat nanti jangan bimbang, kita sabar, akhirat kita dapat pahala. Dia taumah kita. Kita sabar. Nanti ke akhirat mudah-mudahan dapat pahala. Kadang-kadang dapat pahala ni bukan dengan cara sekadar semata-mata kita buat benda baik. Tapi dengan orang buat naya pada kita pun, kita insya-Allah dengan sabar, dengan cara dia, kita boleh dapat pahala. Sebab itu mudah bila kita letakkan akhirat di hadapan kita. Sebab itu perbanyakkan sebut akhirat, sebut Allah berbanding dengan makhluk sahaja. Bukan maksudnya kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan tanggungjawab kita, tapi menunjukkan keutamaan fokus kita. Seumpama kalau kita hantar anak ke sekolah, kita pun kata ke anak kita, contoh nama anak kita siapa? Omar. Kita kata Omar, dah sampai sekolah ni, belajar betul-betul. Time main baru main. Yang pertama. Yang kedua, situasi dia, kita pun bawa anak kita ke sekolah. Sampai sekolah, kita pun cakap, Omar, dah sampai sekolah ni, main betul-betul Kalau belajar, baru belajar. Jadi ada dua situasi. Satu situasi yang pertama, kita kata belajar betul-betul. Kalau time main, baru kita main.
Yang kedua, situasi kedua, kita mau kata, main je lah, main. Kalau ada masa belajar, belajar. Kan lain tu. Dah jadi, itu antara perkara-perkara yang kita panggil fokus beza. Fokus kita akhirat, kemudian kita tak tinggal dunia kita, urusan tanggungjawab kita. Moga golongan RBA dapat hidayah. Baguslah rajin datang ke posting kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah. Kerja kita sampaikan. Kalau mereka berpaling, Allah Ta'ala sebut, fa'in tawallau fa'in nama alaikal balagul mubin. Allah Ta'ala pesan kepada Rasul. Kalau mereka paling, kamu dah sampaikan, kamu dah sebutkan, kamu terangkan, mereka paling, maka tugas kamu hanya menyampaikan saja benda yang nyata. Baik, itu wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang ketiga. Wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i yang keempat, ia kena macam situasi kita sekarang ni. Iaitulah kata Al-Imam Asy-Syafi'i, sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar erti sabar. Di mana sabar itu sendiri memerlukan kesabaran pula. Bala dan musibah menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang Allah. Oleh itu bersyukurlah kerana syukur yang sedemikian setinggi-tinggi erti syukur. Al-Imam Asy-Syafi'i surah sabar. Dan kita pun tahu sabar ni ada 3 jenis. Sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Al-Imam Asy-Syafi'i kata sabar menghadapi musibah adalah sebesar-besar sabar. Kerana apa? Kerana kadang-kala manusia ni dia tak mampu nak sabar. Contoh, orang tu dia baik, dia tak buat jahat, dan dia rajin ibadah. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia dengan satu musibah. Kadang-kala syaitan boleh masuk dalam hati dia, kata, akhir sekali dia berprasangka pada Allah. Dia tanya, apa salah aku ya Allah sampai aku diuji sedemikian rupa? Kalau ada yang berprasangka dengan soalan demikian, cuba tanya balik diri dia, apa salah Nabi? Apa salah para Rasul? Mereka turut diuji, bahkan lebih teruk diuji ujian mereka berbanding dengan kita selaku umat sahaja. Kan? Asyaddul ibtila al-anbiya thumma amthal fal amthal. Yang paling kuat kena ujian adalah kalangan para Nabi Rasul. Ada masalah? Tak ada. Sebab itu bila ujian musibah juga adalah sebagai satu meningkatkan keimanan, darjat, menghapuskan dosa bagi mereka yang orang baik. Tapi kalau mereka berprasangka terhadap musibah tadi itu, maka dia adalah akan merosakkan, menggoyahkan iman, merosakkan amalan. Sebab itu bila kita baca dalam kisah Nabi Ayub AS, seorang Rasul yang diuji oleh Allah dengan satu penyakit yang lama dan penyakit yang misteri. Sehingga habisnya harta, larinya masyarakat jiran dia dan anak-anak dia, melainkan isteri dia seorang saja. Sakit. Dan disebut dalam kitab Tafsir Ayat Hukum karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, isteri dia seakan mendesak, mintalah pada Allah percepatkan kesembuhan. Macam mendesaklah, bukan nak minta tu tak boleh, tapi macam mendesak dan seolah-olah hati tu tak boleh nak rasa sabar. Maka Nabi Ayub AS pun tanya kepada isteri, kita ni dah berapa lama hidup senang sebelum kita sakit? Dalam kitab tersebut dia kata 70 tahun. Yang sedang dihadapi 18 tahun. Dan Nabi Ayub ni sakit dia ada 2 riwayat, satu 13 tahun, satu 18 tahun. Kan? Okey, baik. Jadi bila Nabi Ayub pun kata, kita dah hidup senang lama, tak boleh sabar sikit ke? Ini hebat tahap para Nabi. Ini para Nabi lah, kita mungkin tak tahap macam tu. Tapi nak sebagai pengajaran dia, sabar tadi tu. Kerana, sebab itu disebutkan Al-Imam Syafi'i, nak sabar itu pun memerlukan sabar. Nak sabar pun memerlukan kesabaran. Ada orang, dia dah lepas kan kemarahan dia dulu, baru dia sabar. Contoh, dia marah ke seorang ni, dia pun pancitkan tayar kereta orang tu. Marah tak marah dia. Lepas tu orang kata ke dia sabar. Dia kata sabar dah ni. Kalau tak sabar pecah cermin pula. Maksudnya dia tak dapat sabar lagi pada tindakan yang pertama. Sebab itu disebutkan Al-Imam Asy-Syafi'i, nak sabar tu pun memerlukan sabar. Nak sabar tu pun memerlukan sabar. Dia tulis kat posting, dia marah ke orang tu, dia fitnah orang tu, dia tomah orang tu. Lepas tu sabar. Dia kata kalau tak sabar teruk lagi ni. Dia buat video pula. Tak sabar dah tu. Sebab yang pertama itu pun dia tak boleh nak sabar. Sebab itu nak sabar pun memerlukan kesabaran. Sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i untuk didik, nak tarbiyah diri kita ni, bala dan musibah itu pun menunjukkan adanya perhatian dan kasih sayang Allah. Jadi kita kena ingat di dunia ni apa sahaja yang berlaku, sehingga kan hatta
satu helai daun yang gugur daripada pokoknya itu jatuh menimpa ke tanah bumi ni, semua tu berlaku yang pertama dalam ilmu Allah, yang kedua dengan izin Allah, dan yang ketiga atas kekuasaan Allah. Termasuklah yang kita hadapi sekarang ni, wabak coronavirus atau COVID-19. Berlakunya ini dengan dalam ilmu Allah, dengan izin Allah, kuasa Allah. Walaupun kita berusaha, berikhtiar dengan semua asbab pencegahan, kita duduk di rumah, kita tidak menghampiri atau pergi mendekati perhimpunan yang adanya orang yang kerumun, kita tidak bersentuhan, tidak berjabat tangan, kita mengelak tempat-tempat yang disyaki tadi, itu asbab yang wajib kita usahakan selaku ikhtiar manusia. Dalam masa yang sama, hati kita, iktikad kita jangan goyah. Kita kena usahakan sebaik mungkin, macam kita buat suruhan untuk solat hajat, baca yasin, doa, munajat, qiyamul lail. Kerana apa? Kerana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ada sebut yang mafhumnya sebagaimana dia boleh menguji manusia dengan sesuatu musibah yang diturunkan, maka dia jugalah yang akan menarik dan mengambil kembali musibah tadi. Maka mohonlah kepada dia. Bila kita ditimpa musibah dari sudut husnuzan atau kita mendidik jiwa kita, maka mudah-mudahan terpukul kepada kita semua, barulah kita rasa Allah, rasa sepi dan sedihnya kita tak dapat nak ke masjid lagi. Tapi walaupun kita dah bincang pada tazkirah khas rakaman, jangan bersedih kerana sekian-sekian pahala, tapi dalam masa yang sama, biar jadi pengajaran, muhasabah pada kita, supaya selepas daripada ni, jika diizinkan oleh Allah, selesai isu wabak penularan ini, larangan tadi pun dah selesai, dah dibuka kembali, maka kita kena ramai-ramai pergi ke masjid sebagai menunjukkan nikmat kita. Sebab itu manusia ni di khuliqal insa halu'a, dalam keadaan keluh kesah, gelisah. Apabila mereka mendapat musibah, mereka keluh kesah, gelabah, dan apabila mereka ditimpa dapat nikmat pula, mereka lupa, takabur, bakhil. Jadi kena balancekan tadi tu. Sebab itu ada kalanya musibah tadi tu sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi nak memperingatkan kita, mengingati dia. Sebab itu cukuplah untuk malam ni, walaupun terbahagi video live ni kepada dua. Tadi ada rangkaian yang terputus dan sekarang sambung. Jadi kita dah masuk wasiat yang ketiga. Saya ulang balik berkenaan dengan perbanyakkan menyebut Allah, menyebut akhirat berbanding menyebut makhluk dan juga dunia, supaya kehidupan kita ni biar terpandu dengan untuk kita memikirkan kejayaan dunia dan akhirat. Barulah dunia kita tadi ni kita fikir tentang sempadan dosa dan pahala. Dunia tadi tu kita usahakan, kita kerjakan sebagai untuk bekalan kita di hari akhirat. Dan wasiat yang keempat adalah berkenaan dengan sabar dalam kita menghadapi musibah. Jadi macam sekarang pun kita boleh perbanyakkan zikir, mengamalkan doa-doa yang diajar oleh Nabi secara umumnya apa sahaja. Contohnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, baca 3 kali pagi, 3 kali petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Boleh juga baca Allahumma inna nas'alukal afiyah wassalamah fid dunya wal akhirah. Ataupun baca sebagaimana doa yang Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, bacakan masa dalam rancangan di televisyen RTM, Allahumma kshif annal bala wal waba ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Boleh juga kerana Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Manusia berusaha, Allah Ta'ala maha berkuasa. Dan jangan pula kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai manusia, sebagaimana ada segelintir sikap yang seolah-olah tidak memahami maksud ikhtiar kita dalam pencegahan, maka meremehkan tindakan-tindakan dalam usaha kita tadi tu. Seolah-olah dialah yang paling berani sekali dalam nak berhadapan dengan suatu musibah. Sedangkan kita boleh lihat umat Islam waktu berperang pun memakai baju perang, sedangkan mereka inginkan syahid. Umat Islam ketika berperang
pun memakai baju besi perang. Sedangkan mereka menginginkan syahid. Nampak tak? Menginginkan mati. Tapi dalam keadaan memakai baju besi sebagai pelindung pertahanan. Tak? Umat Islam, sakit, mencari ubat, mencari kesembuhan. Sedangkan umat Islam ni hatinya sangat rindu nak bertemu dengan Rabbul Jalil, Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak menginginkan masuk syurga, maka perlu mati. Tapi dalam sakit itu pun dia usaha cari ubat. Itu kewajipan. Jadi mudah-mudahan kita orang yang beramal dengan kefahaman dan ilmu adalah berada di atas landasan yang tepat. InsyaAllah akan datang kita cuba usahakan secara harian sempena dengan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 2 versi. Yang pertamanya rakaman khas. Ini rakaman. Kita akan sebarkan sama ada tengah hari atau petang isu-isu berkaitan dengan COVID. Hari pertama semalam kita dah bincang berkenaan dengan tak boleh solat berjemaah di masjid. Jangan bersedih. Hari ini punya kita bincang stay at home. Berdosa ke kalau tak ikut arahan. Dan mana malam pula, sama ada lepas maghrib atau lepas isyak, kita tahu keadaan macam semalam pun lewat juga kerana kita tunggu perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang hari ini pun juga kita lewat juga lepas buat isyak kerana kita selepas maghrib kita memanfaatkan peluang dengan solat hajat, bacaan Yasin dan doa menolak musibah. Jadi kita malam kita akan bincang berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Malam ni yang ketiga dan keempat sebagaimana ada Syazwan Hamzah ada tulis tadi. Wasiat ketiga berkenaan dengan perbanyakkan menyebut Allah dan hari akhirat. Wasiat keempat sabar. InsyaAllah pada wasiat nanti akan datang yang kelima dan keenam habis saja, dah sampai kita cuba usahakan habis saja perintah larangan, perintah kawalan pergerakan. Kita cuba habiskan 30 wasiat ni. InsyaAllah apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang silap yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita doa sekejap berkenaan dengan wabak yang berlaku sekarang. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was-sihah was-salamah fid dunya wal akhirah waba'in wa amradin wa fitanin fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallallahu alhamdulillahil alamin. Kita maaf lain tak berapa clear. Kita sambung jumpa lagi pada hari yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. #duduk dekat rumah ataupun tanda pagar duduk di rumah, stay at home.